Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam pembelajaran kita tingkatan 4 insya-Allah. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk haji dan umrah kita, dan fokus kita pada pagi ini pada hari ini ialah kita nak belajar tentang perkara-perkara sunat haji dan juga umrah. Perkara-perkara sunat haji dan umrah, dan seterusnya kita akan sebut sedikit tentang cara mengerjakan haji. Jadi seperti biasa, Ustaz harap semua pelajar dapat mengeluarkan buku log masing-masing, buat catatan apa yang patut. Okey, kita mulakan. Yang pertama kita tengok kepada pengertian amalan sunat haji. Apa maksud amalan sunat haji? Sebelum ini kita dah belajar tentang amalan haji yang menjadi rukun haji dan wajib haji. Okey, rukun haji ialah amalan yang wajib dibuat oleh jemaah haji. Jika tak buat mana-mana satu amalan tersebut, maka haji tidak sah, perlu diganti. Kemudian kita dah belajar wajib haji. Wajib haji ialah amalan yang wajib juga kita buat ketika mengerjakan ibadat haji. Jika tertinggal amalan tersebut, haji tetap sah tetapi dikenakan bayaran dam. Hari ini kita akan belajar amalan sunat haji ataupun amalan sunat umrah. Okey, apa maksud amalan sunat haji ini ataupun sunat umrah ini? Iaitu amalan-amalan yang digalakkan jemaah haji atau umrah lakukan. Digalakkan maknanya menjadi sunat, digalakkan. Orang yang mengerjakan haji ataupun orang yang melakukan umrah digalakkan buat. Jika dilaksanakan akan mendapat pahala kerana ia amalan sunat, dan pahalanya dia akan menyempurnakan ibadat haji kita. Tetapi jika ditinggalkan amalan-amalan sunat ini, haji tetap sah, tidak perlu bayar dam, tetapi di segi pahalanya kuranglah sebab tidak melakukan amalan sunat. Okey, kita teruskan. Apakah amalan sunat haji ataupun umrah? Amalan sunat haji atau umrah ini banyak. Okey, cuma disebut beberapa benda sahaja yang penting-penting dalam buku teks anda. Antaranya ialah yang pertama, mandi sunat ihram. Okey, amalan mandi sunat ihram. Ia dilakukan sebelum memakai pakaian ihram. Sebelum kita pakai pakaian ihram, kita masuk bilik mandi di hotel biasanya, dan kita mandi sunat ihram. Lafaz niatnya ialah nawaitu ghusla sunnatil ihram lillahi ta'ala. Salah hijau sikit tu. Ihram nawaitu ghusla sunnatul ihram lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Okey, itu yang pertama, mandi sunat ihram. Kemudian amalan sunat yang kedua ialah solat sunat ihram. Okey, solat sunat ihram. Tadi mandi, ini solat. Ia dilakukan selepas selesai memakai ihram dengan sempurna. Selepas kita pakai pakaian ihram, okey, selepas kita mandi kemudian kita pakai pakaian ihram dengan sempurna. Lepas itu sunat kita melakukan solat sunat ihram. Okey, lepas niatnya ialah usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, amalan sunat haji yang seterusnya ialah talbiyah. Talbiyah maknanya kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Itu namanya talbiyah. Jadi ketika kita lepas kita pakai pakaian ihram, kita disunatkan membanyakkan ucapan talbiyah. Talbiyah. Itu ucapan talbiyah. Harap semua pelajar boleh bagi perhatian apa maksud talbiyah. Okey, seterusnya sunat haji yang keempat iaitu mengutip anak batu di Muzdalifah. Mengutip anak batu di Muzdalifah ini bagi ibadah haji. Umrah tidak ada mengutip anak batu ini sebab melontar pun tidak ada di umrah, tidak ada di umrah, dan kita tak pergi ke Muzdalifah pun kalau kita mengerjakan umrah. Tapi bagi jemaah haji yang sedang mengerjakan haji disunatkan mengutip anak batu di Muzdalifah. Iaitu mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamratul Kubra ataupun Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah. Kita pergi melontar kat Jamrah esokkannya, malam itu disunatkan kita kutip 7 biji anak batu. Kemudian yang sunat yang kelima yang kita nak belajar ialah solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf dilakukan selepas melakukan tawaf. Selepas kita buat tawaf, kita disunatkan melakukan solat sunat tawaf. Sunat dilakukan di belakang makam Ibrahim. Di mana tempat kita nak solat sunat tawaf, di mana-mana pun boleh, tapi disunatkan di belakang makam Ibrahim. Di tepi Kaabah sana ada satu tempat kecil, yang disebut sebagai makam Ibrahim. Di situlah, di belakang itulah kita sembahyang solat sunat tawaf. Lafaz niatnya ialah usolli sunat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini 5 amalan sunat yang digalakkan kepada jemaah haji atau umrah lakukan. Banyak lagi amalan sunat ni, tapi yang kecil-kecil itu tidak disebutkan di sini. Kemudian kita berpindah kepada seterusnya iaitu jenis-jenis haji. Kita pergi ke Mekah, kita ada cara kita mengerjakan haji. Cara ini dipanggil sebagai jenis-jenis haji, iaitu kita nak buat, sebenarnya kita pergi Mekah kita kena buat 2 benda. Yang pertama, kita kena buat haji, dan yang kedua kita kena buat umrah. Wajib buat dua-dua ketika kita pergi Mekah. Jadi macam mana caranya nak buat? Maka dia ada 3 cara kita buat. Yang pertama, ifrad, secara ifrad nama dia. Kita perkenalkan dulu. Yang kedua secara tamattu', dan yang ketiga secara qiran, secara qiran. Ini cara mengerjakan haji. Cara-cara kita mengerjakan haji. Yang pertama, kita tengok yang pertama, apa itu ifrad? Cara ifrad ialah mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Mengerjakan haji dahulu, dalam bulan haji, kemudian selesai mengerjakan haji, kita mengerjakan umrah. Maknanya kita buat haji dan umrah secara asing-asing. Haji dalam bulan haji, lepas bulan haji baru buat umrah. Ini dinamakan sebagai ifrad. Yang kedua, nama dia ialah tamattu'. Tamattu' ialah kita mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji dalam bulan yang sama. Mengerjakan haji dalam bulan yang sama, iaitu kita pergi, kita buat umrah dahulu, selesai buat umrah, kemudian kita ihram pula untuk haji. Asing-asing juga, tapi dalam bulan haji. Kita buat haji dan umrah dalam bulan haji. Itu dinamakan sebagai tamattu'. Yang ketiga namanya ialah qiran. Qiran ialah mengerjakan haji dan umrah. Kita niat mengerjakan haji dan umrah secara serentak.
Jadi kita niat secara serentak, itulah haji, itulah umrah. Buat satu benda tapi jadi dua, untuk haji dan umrah. Okay, itu dinamakan sebagai qiran. Kemudian kita terus kepada kelebihan haji ifrad ni. Haji ifrad merupakan cara yang terbaik, besar pahalanya. Okey, berbanding dengan dua haji berikutnya, haji ifrad adalah haji yang terbaik caranya, dan oleh kerana dia sempurna maka tidak dikenakan bayaran dam. Tetapi nak buat haji ifrad ni memerlukan masa yang panjang. Okey, biasanya jemaah haji sudah letih, okey, mereka tak berapa larat nak buat haji secara ifrad. Okey. Yang kedua, tamattu' tadi kurang fadilatnya berbanding dengan haji ifrad. Maknanya pahalanya kurang sikit berbanding dengan ifrad cara yang pertama. Dan satu lagi, oleh kerana dia kurang, dia dikenakan bayaran dam. Jadi jemaah haji yang melakukan secara tamattu' kena bayar dam, ya. Dan yang ketiga, ifrad, qiran. Qiran oleh kerana dia ni cara yang ringkas saja, fadilatnya ialah paling kuranglah berbanding dengan dua cara di atas, maka fadilat untuk qiran adalah paling kurang. Okey, dan dia juga kena bayar dam, kena bayar dam. Ringkas tapi kurang pahala, kena bayar dam pula. Ni berbanding tiga-tiga ni, haji ifrad, haji tamattu', haji qiran ni, okay, biasanya kebanyakan jemaah haji daripada Malaysia mengerjakan haji secara tamattu', mengerjakan haji secara tamattu'. Kita jarang ada orang buat ifrad, okey, tapi kebanyakan jemaah haji daripada Malaysia mengerjakan haji tamattu'. Okey, jadi kita akan fokus macam mana nak mengerjakan haji secara tamattu' saja dah. Yang lain-lain tu kita tidak fokus mana, sebab tak ramai yang buat, secara ifrad tak ramai yang buat, qiran pun tak ramai yang buat. Yang biasanya kebanyakan jemaah haji buat secara tamattu'. Okey, macam mana cara kita mengerjakan haji secara tamattu' ni, masa-masanya? Okey, biasanya pada 6 Zulhijjah ataupun 7 Zulhijjah, ini dalam bulan haji sudah. Okey, kita berniat ihram umrah dahulu. Kita ihram umrah dahulu, kemudian kita laksanakan umrah sehingga selesai. Okey, umrah ni sekejap saja, 2-3 jam siap. Okey, jadi 6 hari bulan atau 7 hari bulan kita laksanakan umrah. Kemudian selepas selesai kita buat umrah, masuk 8 hari bulan, kita pakai ihram pula untuk ihram haji, dan kita niat haji di Masjidil Haram. Okey, oleh kerana kita duduk di Mekah dah, kita boleh niat di Masjidil Haram, Masjidil Haram. Okey, selepas kita pakai pakaian ihram itu, bermulalah ibadat haji kita. Maknanya kita kena tinggalkan segala larangan ihram. Segala larangan ihram haji yang 13 perkara yang kita belajar sebelum ini kita kena tinggalkan, sehinggalah kita bertahallul, dan kita dah sebut tahallul lagi tu. Okey, kemudian masuk 9 Zulhijjah. Selepas kita niat 9 Zulhijjah, lepas zuhur kita kena pergi ke Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Wukuf di Padang Arafah, iaitu selepas waktu zuhur. Dan masa wukuf ini agak terbatas. Lepas zuhur dan masanya akan berakhir sehinggalah terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu kena pergi, semua jemaah haji kena pergi ke Padang Arafah untuk wukuf. Jika tertinggal, maka haji dia tidak sah. Kemudian pada 10 hari bulan, pada 10 hari bulan, pada malam 10 hari bulan, jemaah haji dikendaki bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Di sinilah jemaah haji disunatkan mengutip 7 biji batu. Bermalam di Muzdalifah. Dan masa bermalam di Muzdalifah ini bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah, sehinggalah terbit fajar. Itu masa bermalam di Muzdalifah.
Kemudian pada paginya, biasanya pagi lepas waktu subuh, kita jemaah haji akan melontar Jamratul Kubra ataupun Jamratul Aqabah. 7 biji batu yang kita pungut di Muzdalifah kita akan lontar di sini pada paginya. Kemudian untuk memberi kelapangan kepada jemaah haji, biasanya jemaah haji akan terus bercukur. Terus bercukur untuk dia tahallul awal. Dan kita dah belajar apabila jemaah haji sudah tahallul awal, larangan ihram yang kecil-kecil sudah boleh dilakukan. Jadi tahallul awal. Okey. Kemudian selepas kita bercukur, selepas jemaah haji bersyukur untuk tahallul awal, jemaah haji boleh buat pilihan. Sama ada dia nak balik ke Mekah dahulu untuk tawaf dan sa'i. Bagi orang yang ada kemudahan, dia ada kereta, dia boleh balik ke Mekah untuk tawaf ifadah, tawaf rukun dan juga sa'i, untuk selesaikan tawaf dan sa'i. Tetapi kebanyakan jemaah haji kita tidak ada kelebihan di sini. Mereka akan still di Mina. Mereka tidak balik ke Mekah, jadi tawaf rukun ditangguhkan dahulu. Selesai sehinggalah kita selesai mengerjakan bermalam di Mina dan juga melontar ketiga-tiga jamrah. Dan apabila masuk 11 hari bulan, pada malam 11 hari bulan kita kena bermalam di Mina. Dan pada siangnya, siang 11 hari bulan Zulhijjah itu kita melontar di ketiga-tiga jamrah. Itu tiga-tiga jamrah kita kena lontar pada 11. Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Begitu juga pada 12 Zulhijjah, sekali lagi kita pergi malamnya. Pada malam 12 kita bermalam, duduk di Mina dalam kemah. Kemudian pada siangnya kita lontarlah ketiga-tiga jamrah. Dan begitu juga untuk ke-13 Zulhijjah. Dan 13 Zulhijjah kita malam di Mina, malamnya, dan siangnya kita melontar jamratul tiga-tiga jamrah. Sehingga selesai pagi itu, pagi 13, dan apabila selesai barulah jemaah haji akan bertolak balik ke Mekah. Akan bertolak balik ke Mekah naik bas. Dia akan pergi ke Baitullah, ke Kaabah. Di situlah jemaah haji akan tawaf ifadah. Bagi yang tak tawaf lagi lah, bagi yang sudah tawaf awal tak perlulah dia, selesai dah sudah. Tapi bagi yang belum, dia terus tawaf ifadah selepas balik daripada Mina tersebut. Dan apabila selesai tawaf, yang jemaah haji akan lakukan ibadah sa'i. Dan apabila selesai sa'i, kita dah cukur awal tadi, maka tak perlu bercukur lagi, dan selesailah ibadah haji. Selesailah ibadah haji. Jadi itulah cara mengerjakan haji secara tamattu'. Ini gambaran kepada anda semua. Nanti anda akan pergi, akan ditunjukkan balik oleh petugas-petugas haji lah macam mana nak buat. Untuk terakhirnya, untuk menutup ibadah haji ni, kita tengok hikmah haji dan umrah. Hikmah haji dan umrah. Daripada aspek rohani, hikmah hajinya ialah menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hapus dosa kita kalau kita pergi dengan ikhlas, niat betul, harta yang dibawa betul-betul, insya-Allah terhapuslah dosa kita dan kita akan dapat balasan syurga daripada Allah SWT. Kenapa? Kerana banyak pengorbanan ketika kita pergi haji. Kita korbankan harta kita beribu-ribu ringgit. Kita korbankan tenaga kita. Jemaah haji ini bukan ibadah macam biasa, memerlukan tenaga yang kuat. Maka Allah akan bagi balasan, insya-Allah. Yang kedua, daripada aspek rohani, menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah bagi mencapai rahmat Allah. Jadi dia membentuk kita ni orang yang taat. Dalam ibadah haji ini perlu kepada kesabaran, perlu kepada ketahanan fizikal dan mental untuk taat kepada Allah SWT. Dan insya-Allah Tuhan akan bagi rahmat. Daripada aspek sosial, hikmah haji ataupun umrah ialah jemaah haji saling mengenali sesama umat Islam. Di sana umat Islam berkumpul,
kita boleh kenal mengenal antara satu sama lain walaupun berbeza bangsa dan negara. Daripada aspek politik, jemaah haji ini, ibadah haji ini ataupun umrah ni dapat menzahirkan kekuatan umat Islam. Kita tengok umat Islam ramai, ramai di situ. Maknanya orang Islam ni ramai, kuat. Dan dilihat sama sahaja, beribadah dengan cara yang sama, memakai pakaian yang sama, semuanya duduk di tempat yang sama, melambangkan orang Islam ini bersatu dan kuat. Yang seterusnya aspek dakwah. Aspek dakwah, dia dapat menyemarakkan aktiviti dakwah Islam ke seluruh alam. Jadi antaranya ialah dengan pergi haji atau umrah ini dapat berdakwah, membentuk individu Muslim yang menghayati ajaran Islam yang baik. Kemudian dari sebab pada aspek ekonomi, ibadah haji atau umrah ini dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam meningkat. Jadi sebelum pergi mengerjakan haji, biasanya umat Islam di Malaysia ni dia menabung di tabung haji. Dan menabung di tabung haji ni lama kelamaan dana-dana yang dikutip di tabung haji itu meningkat dan bernilai berbilion-bilion. Jadi taraf hidup umat Islam boleh ditingkatkan. Tabung haji melaburkan pula di tempat-tempat lain untuk membantu umat Islam memperkembangkan ekonomi, meningkatkan dana umat Islam dengan mewujudkan sumber pendapatan baru. Tabung haji akan bagi pembiayaan untuk umat Islam mencari sumber pendapatan, meningkatkan ekonomi mereka. Ini antara rahsia-rahsia ataupun hikmah ibadah haji dan umrah. Dan Ustaz Arab kita dah berbicara panjang tentang ibadah haji dan umrah ini. Semuanya boleh faham secara sepintas lalu. Memanglah ibadah haji ini banyak benda yang perlu diingat, banyak benda yang perlu difahami. Anda tidak akan faham selalu kecuali anda ada pengalaman pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Diharap kita semua pada satu hari nanti diberi kelapangan, diberi kesihatan, diberi peluang untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, ibadah haji ataupun umrah untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Jadi untuk setakat itu habislah tentang tajuk haji ini. Buat nota elok-elok, fahamkan elok-elok, ingatlah fakta-fakta yang penting, dan insya-Allah kita akan dapat menguasai tajuk ini. Jadi untuk setakat itu hari ini, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.